Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Ada yang dah asah pisau kot kan? Esok nak bergotong royong. Yang masak pun masak juga kan? Saya tengok tadi dia di pasar dah double triple dah. Packing semua dah mencari persiapan untuk esok kita insya-Allah kita akan menyambut hari raya Aidil Adha. Jadi tak terdahululah untuk saya mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha kepada ibu-ibu, sahabat-sahabat MUP yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dengan rahmat kasih sayang daripada Allah. Dan hari ini kita duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah sedikit kita nak bincang tentang salah satu daripada tadabbur yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yang mana dengan cara yang mudah untuk easy tadabbur, kita mengorek ataupun kita kata mencedok. Macam kita nak cedok dalam lauk kita tu, kita boleh pilih kan. Kalau kita nak cedok sayur, dapat sayur lah. Kalau kita nak cedok bahan-bahan ataupun kita kata lauknya, ikan ke ayam ke dapat. Jadi macam mana dalam Quran ini, dalam satu tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan segala perkara. Tibyanan likulli syai. Semua ada. Macam mana kita nak ambil dan kita nak hidangkan kepada diri kita untuk sebagai satu juadah yang kita nak ambil dan makan, iaitu kita kalau dalam biasa kita ambil dan kita makan, kitalah yang dapat dia punya gizi dan khasiat. Jadi Quran tu ada semua. Nak jadikan ayat dalam Quran itu sebagai penyembuh ada. Nak jadikan Quran itu sebagai sumber kehidupan kita. Nak tahu macam mana kita nak hidup, ada dalam Quran. Jadi hari ini insya-Allah kita nak ambil dari sudut-sudut yang sangat-sangat penting. Apa dia? Berkaitan dengan sesuatu yang sangat-sangat dekat dengan kehidupan, iaitu ujian. Fitnah. Fitnah dalam masa yang sama boleh kita gunakan maksud yang kita faham, iaitu fitnah tu adalah sesuatu rekaan cerita yang kita buat yang mana lain daripada hakikatnya. Itu maksudnya. Sesuatu yang kita reka-reka ataupun sesuatu yang kita ada-adakan jauh daripada fitnah ataupun hakikat yang ada. Jauh bezalah. Ataupun boleh juga maksudnya ialah fitnah dari sudut kalimah itu sendiri, iaitu fitnah adalah ujian. Fitnah adalah suatu cubaan, kata P. Ramlee. Bila kita dengar P. Ramlee begitu, dia kata cubaan 3 kali kan. Ini bukan cubaan lah, ini betul-betul. Dah tak boleh dah ingat cubaan juga kan. Jadi ini adalah satu yang memang dekat dengan diri kita. Kita diutus, kita dihantar untuk hidup di atas dunia ini juga untuk Allah menguji kita. Itu tujuan utama. Periksa belaka. Bukan SPM je, menggigil-gigil kan nak ambil keputusan. Setiap hari ni kita menghadapi ujian, menghadapi cubaan, nak tengok kita pas ke ataupun fail. Keputusannya bila? Keputusannya hari-hari. Setiap hari kita menghadapi cubaan dugaan dan kita tahu, kita boleh rasa kita berjaya ataupun tak menghadapi ujian tersebut. Jadi insya-Allah pada tajuk bahaya fitnah. Hari ini sahabat-sahabat yang bersama dengan kami, kalau ada di rumah boleh buka muka surat 19. Muka surat 19, buku Easy Tadabbur. Tajuknya ialah bahaya fitnah wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi insya-Allah kita mulakan dahulu, tadi baru muqaddimah tu baru muqaddimah. Jadi kita baru nak mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmatak
وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Baqarah ayat 191 yang bermaksud dan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Ni fitnah ni, ayat fitnah ni insya-Allah banyak daripada orang kita juga boleh menghafalnya, ya. Hafal. Fitnah itu lebih teruk daripada membunuh. Jadi hari ni kita nak tengok word by word kalimah al-fitnah, kalimah al-qatl. Semua ini kita akan perhalusi satu persatu. Saya buka dahulu pada full ayat ni, ayat penuh pada 191 surah Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كذلك جزاء الكافرين. صدق الله العظيم. Terjemahannya, bunuhlah mereka dan maka kau bunuhlah mereka sebagaimana mereka membunuhmu, dan mereka mengeluarkanmu, keluarkanlah mereka sebagaimana mereka mengeluarkanmu. Sesungguhnya fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Dan janganlah kamu bunuh mereka di sisi Masjidil Haram sehingga mereka membunuhmu di sana. Dan apabila kamu telah membunuh mereka, fa in qataluukum faqtuluhum, apabila mereka membunuh kamu, maka hendaklah kamu membunuh mereka. Begitulah jaza ataupun balasan kepada orang-orang yang kafir. Sadaqallahul azim. Baik, insya-Allah kita akan tengok satu persatu daripada ayat ini, iaitu ayat berkaitan dengan banyak sungguh kalimah qatala wa qatuluhum. Qatala juga. Lepas tu wala tuqatiluhum. Qatala juga. Kemudian hatta yuqatilukum. Lepas tu fa in qatalukum faqtuluhum. Ini orang kalau tak betul-betul ni boleh tertukar-tukar. Dia punya hum dan kum. Kalau orang menghafal ibu-ibu, ya, sedap je. Rupanya sekali yang dihafal tu salah ibu-ibu, tertukar hum dengan kum. Baik. Sekarang kita tengok dulu kalimah qatala, iaitu kalimah bunuh. Ya, bunuh. Qatala, ya, ini maksudnya adalah, jom kita tengok ya pada muka surat belakang 20, pembunuhan. Pembunuhan maksudnya ialah mengeluarkan ruh daripada jasad manusia sama ada dengan hak ataupun tidak hak. Jadi maksud bunuh ini, dia sama ada berniat untuk membunuh walaupun orang tu tak mati. Dikira sebagai suatu, kita panggil apa ya, sebagai usaha ataupun gerak-geri untuk membunuh itu sudah ada niat. Niat membunuh itu sudah dikira ibu-ibu. Ada orang dia kadang-kadang dia tak membunuh pun, tapi dia keluarkan perkataan ancaman bunuh. Ini banyak ni dekat Facebook, betul tak ibu-ibu? Dekat media sosial. Dia katakan, kalau kau datang, aku memang pancung kau. Contoh macam tu. Ini suatu ancaman walaupun dia tak ada pun pisau tu kat tangan dia. Ya, dia tak ada pun persediaan. Tapi cukup dengan kata-kata juga tak boleh. Ni suatu perkara yang kita kena hati-hati.
Ya, contoh ibu-ibu naik kapal terbang, dah naik kapal terbang, ada orang tu dia kata, dia pegang beg dia kan, dia duduk masuk, dia ikut depan tu, dia kata, ni dalam beg ni ada bom, dia kata. Padahal tak ada pun. Orang kata, kita kata, attention seeker, kadang-kadang lah macam tu kan, attention seeker ni, dia nakkan perhatian. Ni maksud ni sebenarnya dia masalah jiwa lah. Tapi dia pun menggunakan perkataan sebabnya kalau dia cakap sesuatu yang tak penting, mungkin orang tak bagi perhatian pada dia. Dia tak ada pun dia punya ni. Apa yang akan berlaku pada anak kapal ibu-ibu? Apa yang akan berlaku pada penumpang pada waktu itu? Anak kapal akan terus tangkap lah orang ni. Ya? Dan perjalanan kapal terbang itu akan terbantut. Takkan kita kata bukan simple perkataan tu. Dia kata dalam beg ni ada bom. Bukan simple perkataan itu. Polis nak buka beg tu pun bukan buka depan tu lah. Dia ada pasukan bom yang boleh buka ibu-ibu. Bukannya orang biasa-biasa, bukan polis biasa-biasa. Jadi perkataan juga, ancaman bunuh juga adalah suatu kesalahan. Suatu yang bahaya. Jadi hari ni kadang-kadang kita tulis, ibu-ibu tulis walaupun kita delete tapi dekat SKMM diorang boleh trace balik apa sahaja kita punya percakapan ataupun kita punya typean, dan semua itu boleh menjadi suatu bukti. So hati-hatilah. Nak walaupun geram kan, walaupun rasa marah, dendam dan sebagainya, hati-hati. Jangan sampai kita menjerumuskan diri kita dalam suatu cara ataupun suatu perkara yang tak bermaksud, tapi kita kena dia punya akibat dia. Kenapa? Kalau setakat kita nak gurau ataupun benda-benda kecil tak apa, tapi benda berkaitan dengan bunuh, game hari ni pun game bunuh. Betul tak ibu-ibu? Game-game yang menyebabkan manusia ni hilang rasa. Patutnya salah tu. Dia dikira sebagai suatu perkara yang kita kata merosakkan akal manusia. Merosakkan emosi manusia. Kita pernah baca dulu cerita tentang pembunuhan seorang lelaki dekat masjid nama dia? Dekat Amerika tu kan. Sebab lelaki tersebut bila dia tanya balik, dia daripada kecil memang dah main game bunuh. Jadi dia rasa macam ketagih nak bunuh orang. Tapi tak sedap pula bunuh dekat dalam game. Jadi lepas solat Jumaat, dia dengan senapang dia ibu-ibu, sebab di Amerika senapang tu boleh beli. Dia jual dekat Speedmart. Kita senapang jual dekat Speedmart, senapang tipu. Depa senapang betul. Ada jual pistol ibu-ibu, boleh siapa yang nak beli, tak ada masalah, tak ada lesen. Jadi di sana dia pun dah beli, ibu-ibu dah ada kan, terasa macam nak ni kan. Jadi dia pun datang masuk orang semayang masjid, lepas solat Jumaat pastinya ramai, dan dia pun macam mana dia main game. Jadi dia tak rasa bersalah lah. Sebab apa? Training setiap hari. Sebab dia rasa apa? Kalau aku bunuh dapat barakah. Dia macam tu ibu-ibu. Ini suatu perkara yang tak kena dengan sifat manusia itu, yang sepatutnya kita apa sahaja yang kita lakukan mesti menyemai kemanusiaan. Dia mesti menyemai kasih sayang. Kesian, sayang. Kita ada emosi. Sebagai manusia itu yang penting. Tapi kalau tak ada ibu-ibu, akhirnya dia akan jadi lebih teruk daripada binatang. Balhum adal. Binatang pun tak saja-saja kalau dia kenyang. Pernah tengok lembu pula. Singa, harimau. Dia kalau kenyang, dia tak tahu je. Walaupun yang datang depan dia tu adalah binatang yang sepatutnya dia makan. Dia tak akan makan. Tapi manusia kalau dah hilang dah jiwa manusia, dia akan jadi jiwa yang lebih teruk daripada haiwan. Tak ada lagi kita kata yang sekadar untuk tujuan sesuatu, walaupun tak ada marah, tak ada dendam, tapi dia buat. Sebab apa? Dah tak ada dah. Rasa jiwa kemanusiaan itu lebih teruk pada binatang. Jadi inilah yang kita akan nak bicarakan tentang membunuh dalam ayat ini. Daripada awalnya nak bagi tahu bahawa kepada umat Islam, suatu perintah bunuh ataupun disebutkan sebagai perang,
Ya, harbun. Sebab apa kita berperang ni? Sebab kadang-kadang bukan kita berperang itu kita yang mulakan, tapi waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bagaimana mereka dah serang kita, mereka dah menyebabkan kita ini dah nyawa-nyawa ikan. Takkan kita nak duduk je, oh Islam ni rahmat. Macam tu. Itu bukannya kita sebut sebagai sihat tu. Kita sebut sebagai suatu yang tidak sejahtera. Bila orang dah serang kita, lepas tu kita duduk diam sebab kita apa? Oh taklah saya sabar. Itu bukan sabar. Itu maksudnya kita kata apa? Dah miring lah ya, dah miring. Tapi bila kita pula menyerang ibu-ibu, dia kata kita pula teroris. Kita pula teroris. Hamas mesti dihapuskan. Kami tidak akan memberhentikan gencatan senjata selagi mana Hamas masih ada. Oh, dia kata Hamas yang teroris. Yang mereka buat 76 tahun dekat bumi Palestin tu, oh tak ada. Itu memang, itu biasalah. Oh, biasa pula. Tapi bila kita cuba untuk membalas, ini salah. Maka Islam letakkan had dia. Bila kita dah diserang, bila kita dah teruk ibu-ibu, bila kita sudah hilang kita punya nyawa kita, hilang kita punya tempat kita, maka kita boleh menyerang mereka. Waqtuluhum wa akhrijuhum, dan keluarkanlah mereka daripada tempat kita sebagaimana mereka mengeluarkan kita daripada tempat kita. Nampak? Suatu perkara yang ada dalam Islam ini bukan sahaja rahmat, tetapi mempertahankan hak kita. Kita juga mahu hidup. Kita juga ingin kehidupan itu berjalan dengan sempurna seperti mana mereka. Sama. We are human. Kita nak ada rumah. Kita nak ada organisasi. Kita nak ada pentadbiran. Nak ada kehidupan. Sama. Tapi bila mereka buat kita tak boleh balas. Ini suatu perkara yang bukan kita boleh diamkan. Baik. Jom kita tengok. Itu adalah ayat dia. Dan kita nak tengok tafsiran ayat ini, muka surat 19. Tafsiran ayat ini adalah berkaitan kelonggaran peperangan kepada kaum muslimin walaupun berada di dalam bulan haram. Semuanya yang mereka yang mulakan dulu. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum. Nampak perkataan hatta? Sehingga yuqatilukum. Rumah Allah, rumah ibadah ni kita tak boleh serang ibu-ibu. Ya, katalah kalau tempat luar, sebenarnya bukan dia rumah masjid sahaja, hatta rumah ibadah agama lain pun kita tak boleh serang ibu-ibu. Dikira sebagai tempat yang zon merah lah. Kalau misalnya kata orang Kristian tu nak selamatkan diri, dia masuk dalam gereja. Oh, kita pun pergi kejar dia sampai dalam gereja, tak boleh. Nah, itu dikira sebagai tempat yang zon perlindungan. Maksudnya sekurang-kurangnya walaupun agama dia salah, tapi dia tahu nak cari Tuhan. Dia tahu nak cari pegangan dia ibu-ibu. Yang ni kita hormati. Baik. Apatah lagi Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram itu tidak boleh kita kotori dengan darah ibu-ibu. Tak boleh kita kotori dengan mengangkat senjata. Tapi kalau mereka dah serang kita sampailah dekat Masjidil Haram, masa tu kita nak serah diri ke ataupun kita nak angkat pedang juga? Boleh. Boleh angkat pedang. Okay? Faqatuluhum wala tuqatiluhum. Dia punya perkataan dia yang pertama wala dulu. Tetapi hatta yuqatilukum, kalau mereka dah serang kamu dekat Masjidil Haram, jadi kamu pertahankan diri. Kamu boleh serang balik. Okay? Fa in qatalukum faqtuluhum. Okay? Ini semua dia punya ayat berkaitan dengan peperangan, yang mana terutama bila perang di dalam bulan haram ini adalah sesuatu yang dilarang. Kita pun berada di dalam bulan haram. Dalam bulan haram ini yang paling utama dia adalah kita menghormati. Kita respect. Bulan ini adalah bulan-bulan yang aman, bulan gencatan senjata.
ada lagi 8. 12 tolak 4 kan? Ada 4 bulan haram, 8 tu tak ada masalah. Kalau kita nak mulakan peperangan, okey. Sebab kita kadang-kadang dituntut untuk memulakan peperangan apabila keadaan diperlukan. Ya, untuk menunjukkan ataupun kita kata untuk mengangkat kalimah Allah itu menjadi lebih tinggi berbanding dengan kalimah yang batil. La ilaha illallah kita nak angkat. Ya, kita nak angkat syariat Allah. Maka 8 bulan yang lain boleh. Ya, tidak ada masalah. Tapi bukan dengan arahan kita lah, tapi dia mesti dengan arahan pihak qadi, daripada hakim, ya, daripada pemerintah untuk melancarkan perang, daripada ketua orang muslimin. Baik. Kemudian ibu-ibu, bulan haram iaitu bulan kehormat yang dilarang tidak berlaku peperangan di dalamnya. Ini kerana kerosakan yang berlaku sekiranya tidak berlaku peperangan oleh orang Muslim adalah lebih besar daripada peperangan itu sendiri. Perkataan asyaddu di sana adalah atas wazan af'al. Atas wazan af'al, iaitu lebih dahsyat. Kalau kita tak balas balik ibu-ibu, kita tak mempertahankan diri dan kita tidak membunuh semula mereka, apa yang akan berlaku kesannya lebih dahsyat. Kita akan tengok banyak kesyirikan akan berlaku. Inilah yang perlu kita sedari, bahawa peperangan itu, ya, dia memang bunuh, dia memang bahaya. Peperangan itu ada mudarat dia, tapi wal fitnah ataupun dalam disebut di dalam tafsiran ibu-ibu, wal fitnah di situ ialah asyirku. Ada orang mesej saya juga, dia kata, Ustazah, dia kata fitnah dekat sini bukan maksud fitnah yang apa tu nama dia tu buat cerita tadi tu. Maksudnya fitnah tu adalah asyirku. Betul? Betul. Itu dari sudut apa? Dari sudut tafsiran memang betul. Maksud tafsiran dekat situ apa yang dalam tafsiran ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl. Al-qatl tadi peperangan. Al-fitnah itu adalah kesyirikan. Bayangkan ibu-ibu, sewaktu Islam belum sempurna lagi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah suatu tempoh yang sangat-sangat kritikal. Kenapa Nabi kita disuruh untuk mengangkat senjata? Sebab pada waktu itu ialah tempoh nak bagi Islam itu bertapak. Nak bagi Islam itu sempurna. Sedikit daripada pengikut. Islam tak boleh kita panggil tak boleh bertahta kekal atas muka bumi kecuali ada pengikut ibu-ibu. Kalau tak ada follower, betul macam mana sekalipun akan terkubur. Ini yang banyak berlaku kepada mazhab-mazhab yang mana mereka sudah alim ataupun mujtahid tersebut sudah mujtahid mutlak, tapi mereka tak ada follower. Sebab tu penting, follower ni penting. Kalau tak ada follower, contohnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia punya martabat dia sama macam Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mujtahid mutlak. Tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri, hari ni ada tak kita dengar mazhab dia kan? Tak ada kan? Sebab dia tak ada follower. So bila dia tak ada follower, dia punya aliran, dia punya pandangan tadi tu, kumpulan pandangan, kumpulan ijtihad dia, terkubur ibu-ibu. Sebab tu penting juga masjid ada follower. Masjid pun kena ada follower ke Ustazah? Kena lah kan. Ni kita buat live ni kalau tak ada follower, siapa nak tonton kan? Jadi ada follower tu adalah basic. Basic di dalam sunnatul alam. Kebaikan pun kena ada follower, keburukan pun kena ada follower juga. Betapa penting follower tu. Fir'aun dia jaga follower dia ibu-ibu, sampai kalau ada orang Qibti yang diapa-apakan oleh Bani Israel, dia tak senyap. Tu yang Nabi Musa alaihi salam lari tu selamatkan diri. Padahal seorang dia, penting ke seorang tu di dalam kuasa
Fir'aun. Penting ke ibu-ibu? Kalau ikutkan Fir'aun tak apa-apa pun, betul tak? Yang Nabi Musa tersepak tadi tu, sepak-sepak tiba-tiba mati orang tu. Rupanya dia pun tak tahu yang dia punya kekuatan lebih daripada lelaki biasa. Ya. Kita kalau setakat sepak kan tak ada apa bekas dia lah. Tapi Nabi Musa manusia yang mana Allah bagi kekuatan Nabi ni melebihi lelaki-lelaki gagah. Terkumpul kekuatan di dalamnya mati terukiang. Tapi Fir'aun ibu-ibu, dia tak boleh senyap. Akan ku cari sampai ke lubang cacing. Nampak tak? Follower penting. Follower baik ataupun follower yang tak baik, dua-dua itu sangat penting. Maka ibu-ibu, apabila follower ini, ya, kalau hilang, contoh, kita ambil setiap daripada zaman itu, setiap daripada fasa, bukan zaman, fasa Nabi nak sampaikan Islam ini, diuji. Ya, siapa yang ikut sahaja Nabi Muhammad, yang kena seksa, ya, yang sampai mati ibu-ibu, dibunuh dan sebagainya. Jadi dia adalah satu ancaman tahu kepada Islam. Maka Islam kena pertahankan follower. Dan akhirnya ibu-ibu, dari sudut follower penting, dari sudut ajaran, sebab Islam itu tidak sempurna lagi penurunannya. Kuasa, penting tak kuasa? Kuasa penting. Sebab kita boleh nampak kan, lepas sahaja hijrah, selepas sahaja Fathul Mekah, orang kata dah mudah kan? Orang pun masuk Islam secara berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila masuk sahaja ya, pertolongan Allah iaitu pembukaan kota Mekah, kita boleh nampak orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Pengikut tu datang dengan mudah. Sebab apa? Dah ada kuasa. Kita dah ada kota Madinah yang pertama. Kita dah ada kota Mekah. Maka subhanallah, mudah untuk Islam itu berkembang. Baik. Sebab itu kita kata perlu dipertahankan pengikut-pengikut ni supaya Islam itu dapat akan diteruskan ataupun dinikmati oleh umat seterusnya. Baik. Jadi asyirku adalah al-fitnah adalah kesyirikan. Katalah kalau semua umat Islam ni mati ibu-ibu pada zaman itu, tinggal Nabi seorang dengan beberapa kerat sahaja. Macam mana kita nak bergerak dengan lebih jauh lagi? Siapa nak mempertahankan Islam? Siapa nak membawa risalah Islam? Ya, dengan nak bawa Quran, betul tak? Nabi SAW dapat Quran, Nabi akan baca dan sahabat-sahabat ni akan hafal. Jadi Islam ini, agama ini, Al-Quran ini akan sampai dengan hafalan umat Islam. Penting. Jadi bila syahid para syuhada pula, para hufaz, para sahabat yang menghafal ayat-ayat Quran ni makin lama makin sedikit, ini satu ancaman kepada umat Islam. Maka perlu kita buat supaya kesyirikan itu tidak kita kata lebar dan akhirnya akan memadamkan cahaya Allah iaitu Islam. Dan sebab itulah kita akan tengok pada ayat ini. Ayat ini diangkat untuk menjadi al-mabadi'ul ammah, iaitu kaedah umum dalam kehidupan. Ya, kita keluar sikit daripada tajuk perang tadi, tapi kita masuk ke dalam tajuk yang lebih luas. Ya, besarkan sedikit dia punya pemahaman dia. Konsep yang sangat penting ini kita rungkaikan satu persatu supaya kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita untuk sentiasa selamat daripada kesesatan dan dijauhkan daripada api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Baik. Macam mana kita nak besarkan? Jom kita tengok. Dalam potongan ayat ini terdapat dua perbandingan yang nyata. Ya, macam asyaddu ni kalau dalam bahasa Inggeris macam than. Alif itu macam than. I'm better than you. This is worse. This is apa lagi? Than lah. This is taller than that. Begitu.
So bila ada dan ibu-ibu, ada perbandingan, paling kurang kita memerlukan 2 item untuk dibandingkan. Ya. 2 benda lah untuk kita naikkan di atas timbangan kanan dan timbangan kiri sebab kita nak tengok mana satu lebih. Ya, itu mana satu lebih. Afdal, tafdil. Jadi 2 item di sini, yang pertama ialah fitnah, item yang kedua, neraca, timbangan yang kedua adalah pembunuhan. 2 ni. Baik, kita ambil dahulu maksud perkataan fitnah tersebut. Maksudnya ialah apa yang dilihat sebagai sebalik ataupun lawan daripada hakikat suatu perkara. Oh, senang berbenar ibu-ibu. Sebelum ni kita fikir fitnah tu apa benda lah kan. Maksud dia adalah opposite, lawan kepada sesuatu. Yang berlawanan tu adalah fitnah. Ya, yang berlawanan tu adalah sebalik. Contoh, kalau kita sebut, kita ambil pen ni lah ya, ambil pen ni. So pen ini berwarna hitam. Pen berwarna hitam. Baik, saya letak belakang. Saya kata pen ini berwarna merah. Jadi mana yang fitnah? Pen ini berwarna merah ataupun pen ini berwarna hitam? Yes. Pen ini berwarna merah itu adalah fitnah. Sebab tak semua orang nampak. Masa saya letak depan, yelah orang nampak kan. Tapi bila saya letak belakang, ada orang yang tak nampak. Maka saya pun keluarkan satu statement. Statement yang tak sama. Lawan kepada hakikat. Itu sahaja. That's all. Kalau kita nak cerita tentang fitnah, itulah dia. Jadi saya nak tanya lah ibu-ibu, zaman ni banyak tak fitnah? Allah. Dia bukan sahaja disebut sebagai satu ibu-ibu. Kalau satu tu fitnah. Kalau banyak disebut apa? Disebut fitan. Fatanun. Fitan. Bukan fatin. Fatin tu dipakai ta ibu-ibu. Kalau orang nama Fatin, jadi kalau anak-anak nama Fatin ataupun anak murid nama Fatin, jangan eja ta. Jadi ta jadi fitnah yang ni. Lawan kepada kebenaran. Tapi eja ta. Fatanah. Kan fatanah. Fatanah tu adalah sifat wajib kan bagi Nabi dan Rasul pakai ta. Dia lebih kurang kan. Sebab dalam bahasa Melayu dua-dua ta belaka, dua-dua ti belaka. Dua-dua ti. Jadi fatanah, fatin. Okay, fatin. Baik. Kalau yang ni pakai ta, fitnah. Banyaknya, kalau satu fitnah, fatanun ta. Fitnah. Kalau banyak, fatanun fitan. Fatanun fitan. Fitan ni maksudnya bukan satu, tapi dah berangkai dah. Fitnah itu dia bukan duduk satu-satu. Tapi fitnah itu diulit ibu-ibu. Yang Nabi sebut seperti mana tikar, yang mana tikar itu dia adalah satu, apa kita panggil apa, sulam ya. Disulamkan di atas satu ke atas satu. Yalah kita pun buat ketupat kan. Macam buat ketupat lah. Satu masuk, satu masuk, satu masuk, satu. Akhirnya kita pun bentang fitnah tersebut. Kita duduk atas fitnah tersebut. Ya? Kita dah biasa dah. Kita tak rasa pun. Sebab apa? Dia sudah berkait disulam di antara satu fitnah dengan satu fitnah yang lain berangkai ibu-ibu sehingga kita susah nak keluar daripada fitnah tersebut. Allahumma sallimna ya Rabb. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada fitnah akhir zaman. Fitnah Dajjal. Dajjal tak keluar lagi. Ya, katanya dah ada. Ya, tapi tentera Dajjal dah buat kerja dah. Tu antaranya ya, viral ibu-ibu, trending. Ada wow factor tu. Itu tentera Dajjal lah tu. Sebab apa? Nanti Dajjal juga dia akan datang. Orang tahu ibu-ibu Dajjal ni salah. Lagi-lagi orang Islam.
Dia tengok Dajjal, dia nampak dah kat sini. Dia tulis apa? Kafara. Kafir. Nampak dah. Orang Islam nampak, ya Allah. Allahumma thabbitna ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah kami. Kuatkan kami pendirian di dalam agama kami. Sebab tu yang kita nak lawan Dajjal ni bukan dengan teknologi. Kita nak lawan Dajjal ni bukan dengan bangunan. Kita nak lawan Dajjal dengan agama, keimanan. Ya Allah, kuatkan kami. Sebab dia datang dalam bentuk yang sangat menguji ibu-ibu. Dia bawa wow factor. Dia bawa suatu keturujaan. Benda nak jadi viral, dia tak akan jadi viral kalau benda tu biasa. Betul tak? Kalau biasa tak nama viral lah. Dia jadi viral sebab apa? Apa-apa je lah kisah yang berlaku ataupun apa yang berlaku, dia akan jadi viral kalau perkara tersebut luar biasa. Contoh macam sekarang lah, kalau kita boleh sebut tentang kes adik pembunuhan, Justice for Zayan Rayyan. Ya, kenapa dia jadi viral, ibu-ibu? Ya Allah. Dahsyat sungguh saya tengok dia punya penangan kes ni. Sama lah macam kes Nurin Jazlin dulu, betul tak? Allah, sebulan ibu-ibu dia seksa sampai mati. Ya, aduh, hai. Sakitnya kita tak tahu macam mana, ya. Bagaimana kesiksaan, penderitaan yang dia rasa seorang budak. Apa salah dia? Apa dosa dia? Maka kita rasa suatu perkara yang viral itu adalah benda yang dia ada luar biasa. Ada benda pelik lah yang berlaku, ya, pada pembunuhan tersebut sehingga dia jadi viral, ibu-ibu. Bila apa kita tengok hari tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari Khamis ya. Hari Khamis lah kan. Waktu nak diberikan keputusan lah tahanan reman untuk mak dan ayahnya tu disambung ataupun bagaimana kan perkembangan kesnya. Saya tengok lah, kebetulan masa tu saya tengah bawa kereta, ya, pergi habis ceramah, bawa kereta tengok satu kita kata media-media ni lah kan. Orang tengok live tu, ibu-ibu, orang like sampai saya rasa tak tahulah betul ke tak kan, 13, saya tak tahu lepas pada tu naik lagi ke tak angka tersebut, tapi waktu saya tengok tu 13 million. Memang viral lah, itulah nama viral, ibu-ibu. Jadi kenapa dia viral? Kita sebut kenapa dia viral, sebab dia luar daripada pembunuhan biasa. Ada apa kita kata, benda pelik yang berlaku dan nak dirungkai pun dah 6 bulan dah habis masa kan, dan masih lagi di dalam penyiasatan. Jadi inilah perkara yang nanti ibu-ibu bila Dajjal datang, dia juga viral. Viral lah, orang matilah. Tak, Dajjal dipanggil. Kamu semua nak tengok tak? Benda wow. Benda yang pelik. Kamu ada mak? Mana kubur mak kamu? Jom kita pergi kubur mak kamu. Mak kamu mati tak? Mati sebab apa? Ni kubur dia. Dajjal kata, okey, aku nak hidupkan. Kau nak tak? Mestilah nak, mak hidup balik kan? Jadi Dajjal kata, okey, dipanggil pun nama si Fulan-Sebulan, nama mak kamu siapa? Nama ayah kamu siapa? Bangun balik, hidup balik. Nak! Peluk balik dengan anak dia. Orang lain yang tengok ni, jadi apa ibu-ibu? Wow! Teruja lah. Jadi tepuk tangan dengan, mak dia hidup balik.